Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan melihat pendidikan Islam tingkatan 4, larangan rasuah. Pelajaran keempat, larangan rasuah. Okey, hari ini saya tidak akan mengulas tentang bacaan dia. Saya akan mengajar tentang rasuah tu. Okey. Jadi saya proceed kepada next page. Mudah saja. Jadi kita akan tengok larangan Allah berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat ni, okey, kalau kita baca makna pun dah cukup dah. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan sebahagian daripada harta manusia dengan dosa sedangkan kamu mengetahui salahnya. Jadi berdasarkan hadis inilah senarai-senarai dia. Jadi berdasarkan hadis disenaraikan rasuah. Okey, lagi riba, judi, mencuri, merompak, menipu, menipu dan salah guna kuasa. Jadi inilah senarai. Apa contoh kalau soalan senaraikan larangan Allah berdasarkan hadis, ambil yang ini. Berdasarkan hadis, dia kata berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis. Jadi kita kena ikut lah. Okey. Jadi kita masuk. Jadi ini selesai. Kita tengok pula yang kedua, pengertian rasuah. Apakah itu rasuah? Okey, rasuah. Jadi ada satu formula yang boleh kita ingat. Okey. Senang saja, tak susah. Kita tulis balik rasuah. Okey. Jadi kita bawa keluar lepas, kita bulatkan A. Lepas A huruf A apa? B kan? B. B ni merujuk kepada beri. Okey, jadi SU. Sua ni kan? Kita buat keluar sua. Ialah suap. Okey, apa yang kita dapat kat sini? Sebarang pemberian. Sebarang. Beri ni apa, bina tambah lain sikit, pemberian. Pemberian atau suapan. Sebarang pemberian atau suapan yang betul, mesti ada tujuan dia. Apa tujuan dia? Tujuan apa? Tujuan dia ada dua titik yang perlu kita ingat. Okey, tak adalah. Yang ingatlah yang pertama dia. Okey, yang tu ialah memasukkan kebenaran, kita palsu kebenaran. Dan yang kedua, benar palsu. Benar palsu. Palsu kebenaran, benar palsu. Maksudnya sebarang pemberian atau suapan yang kita concludekan dekat sini yang memalsukan, saya bulat, saya petakkan. Okey, ayat penuh dia saya tulis kat bawah, yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi inilah pengertian rasuah. Pengertian rasuah. Tolong ingat rumus ni. Okey, kita rimas balik. Rasuah. Kita ingat RA rasuah. Lepas A huruf B, beri. Beri ni maksudnya pemberian. Okey, ni sekat atas ni pemberian. Pemberian. Okey, dan sua. Sua ni maksud apa? Suap. Suapan. Pemberian atau suapan yang bertujuan. Ni maksud dia yang bertujuan. Yang bertujuan. Setiap benda mesti ada tujuan. Jadi yang bertujuan untuk palsu kebenaran, benar kepalsuan. Yang bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, tolong dapat yang tu. Next, kita tengok. Sana. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini selesai ataupun selesai, kita tengok yang bawah ni. 4 bentuk kesalahan rasuah. Maksudnya kat sini bentuk-bentuk kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan rasuah. Okey. Yang pertamanya kena ingat yang pertama
Meminta. Yang ini maksudnya peminta. Ini dari segi aspek meminta. Peminta. Peminta lah. Okey, ini dari aspek diri. Peminta. Okey, maksudnya peminta. Kita tak mau buat macam tu. Kita terus kepada ni. Peminta. Menerima. Maksudnya kita ni menerima. Kita menerima atau meminta maaf. Betul dah tu, menerima bawah tu, tapi ikut susunan lah. Meminta, meminta atau menerima rasuah. Yang kedua, menawarkan. Menawarkan atau memberikan rasuah. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Dan yang keempat, menyalahgunakan kuasa. Okey, menyalahgunakan kedudukan. Okay, kuasa ni jawatan lah, kita apa? Menyalahgunakan jawatan, kedudukan atau jawatan. Maaf. Okay, kedudukan atau jawatan. Okey. Untuk kepentingan tertentu. Okey, itu telah tak. Okey. Saya akan senaraikan 4. Kalau dia katakan bentuk, okey, kalau soalan tanya bentuk rasuah, ingat 4 ni. 2, 3, 4. 4 benda. Yang pertama dia minta. Yang kedua dia tawar. Yang ketiga kemuka. Tuntutan palsu. Dan yang keempat, salah guna kuasa. Jadi, bila soalan tertanya, berikan bentuk rasuah, kita bagilah salah satu. Maybe dia minta 2, kita bagilah 2. Dia meminta ataupun menerima. Meminta atau terima rasuah. Ini kalau kita ni, kita nak minta ataupun kita terima. Yang kedua, kita tawar. Kita ni tawar ataupun memberikan rasuah. Okey. Beri. Okey. Tuntutan palsu, dia kemukakan. Okey, ni dia kemukakan tuntutan palsu. Okey. Dan yang keempat, salah guna kuasa. Kuasa ni kan seperti cakap tadi, kuasa ni dia dalam bidang kuasa yang banyak lah. Seperti apa tadi, kedudukan dan jawatan. Itu adalah kuasa dah tu. Okey, dapat? Next, kita tengok. Kesan perbuatan rasuah. Kita tengok kesan dulu. Kesan yang pertama, Allah dan Rasul melaknat. Dapat dah kata kunci pertama. Kata kunci yang pertama, laknat. Yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, melumpuhkan ekonomi negara. Dia melibatkan ekonomi lah. Ekonomi negara. Yang keempat, meningkatkan kes jenayah. Kes jenayah. Inilah kata kunci. Tengok kita dapat terus. Okey, ini adalah kata kunci. Kata kunci bagi kesan rasuah. Kata kunci bagi kesan rasuah. Laknat ni apa? Ingat Allah dan Rasul. Siapa yang lain? Allah dan Rasul. Harga diri ni maksudnya untuk personal lah. Menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Hilang harga diri. Jatuh maruah diri. Hilang. Hilang harga diri. Hilang harga diri. Ekonomi negara lumpuhlah. Harga diri hilang. Yang ketiga, ekonomi negara lumpuh. Dan kes jenayah meningkat. Ini kalau dia minta. Jadi kalau dia minta, dia bagi contoh. Dia minta 2 tapi dia markah 4. Jadi kita bagilah huraian sikit. Kes jenayah meningkat. Okey. Ni bagi isi saja.
Kalau huraian, biasa kita bilang Allah dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey, ni direct. Menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatan itu berdosa. Inilah huraian. Melupakan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan yang meningkat. Ini huraian. Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Itu adalah huraian. Jadi korang boleh berbual isi huraian tu kalau korang nak. Okey. Jadi bolehlah. Allah, kalau bagi saya suka ambil laknat dan harga diri. Okey, ini sebab dari segi sosial, sosial diri. Okey, sosial diri. SD, sosial diri. Ekonomi negara dari segi ekonomi dan kes jenayah pada segi sosial masyarakat. Okey, dari sosial dan aspek masyarakat. Okey, ni tak perlu ingat, ni just tak perlu ingat tak perlu nak hafal ke, ni tak perlu. Ini just dari segi aspek saja. Okey, dari segi aspek. Okey, next kita tengok pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat. Pengajaran ayat sebagai umat Islam, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada perbuatan daripada melakukan sumpah palsu untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Jadi kita boleh je pengajaran ayat ni kita boleh buat sendiri tau. Okey, pengajaran ayat. Okey, ingat format dia. Okey. Berapa kotak? Okey, kotak yang pertama mestilah, lepas tu isi agar huraian. Okey, maaf kalau bengkok, faham ni lah. Yang sini mestilah kita perlulah macam-macam ada. Wajiblah. Okey, wajiblah pun boleh. Okey, ini isi kita. Dia tak tahu jadi pon ni. Tukar warna terus tak apa. Okey, yang ketiga ni kata hubung. Kau tengok tu. Kata hubung. Okey. Kata hubung. Yang keempat ni barulah huraian. Huraian. Jadi ikutlah rumus ni. Kalau kat sini kita dapat teruslah kan. Okay, contoh saya tak suka nak ni. Jadi saya boleh balik kita buat sini je. Kita mestilah berada dekat sini kan. Okay. Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki halal tu isi. Okay. Agar saya letak highlight warna kuning. Agar. Okay, agar. Kata hubung. Okay. Ni mengelakkan supaya. Ni supaya. Okay. Ni tiba-tiba je ni. Tak apalah. Macam mana? Daripada melakukan supaya sumpah palsu lah. Okay. Dia jadi tak tahu dia apa ni. Okay. Whatever. Okay. Kata hubung ni kita boleh pakai banyak. Contoh macam suka pun boleh. Kan ada banyak kan kaedah ni supaya, untuk, kerana, agar, ataupun boleh tambah di demi kan. Di ni demi kan, demi lagi apa? Bagi. Okay, bagi pun boleh. Lagi bagi untuk supaya. Okay, itu je lah. Huraian ni mesti dia melibatkan ni. Okay. Jadi okay. Jadi inilah. Kalau kita kena baca juga spektum ilmu ni kadang-kadang. Okay. Daripada Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud Rasulullah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Korang boleh guna ayat ni untuk kebat tau. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.